Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat memulakan hari baru pada minggu yang baru. Siapa yang dah start Monday blues tu boleh bangun, jalan-jalan, increasekan kita punya blood circulation, keluar sekejap, ambil cahaya matahari, segar-segarkan diri sebelum sambung balik kerja kita. Semoga kita lagi bersemangat dan produktif untuk selesaikan kerja pada hari ini. Saya nak buat watch party dekat saya punya Facebook sekejap. Mana internet? Okay, ada slow sikit. Sekejap. Mana, cepat. Saya nak buat watch party sekejap. Hai internet. Okay, share. Start a watch party. Start. Okay. Nak buat watch party. Bersama saya pagi ini Khadijah Zainuddin, pengasas bersama Pusat Rawatan Homeopati HT. Di HT kami menyediakan perkhidmatan konsultasi kesihatan holistik dan juga rawatan homeopati. HT di Melaka dikendalikan oleh Homeopat Syahidah, beroperasi setiap hari Isnin hingga Sabtu jam 10 pagi hingga 3 petang untuk walk-in dan temu janji, jam 5 petang hingga 7 malam untuk temu janji sahaja. Cumanya minggu ni kita totally on appointment sebab kita tengah dalam proses pindah tempat baru. Kita punya klinik hopefully dah siap renovate. Kita pun nak tengok petang ni. So this week kita by appointment saja, dan mana-mana patient yang dah memang ada appointment dengan kita akan attend lah. Untuk walk-in tu mungkin better call in case kita orang tak ada dekat klinik kan. Jadi just call first, tanya kita orang ada ke tak untuk buat rawatan. Okay, then HHT di Bandar Seri Putra dikenalikan oleh Homeopat Syazwani. Hari ni kita ada dekat Bandar. Jadi untuk Homeopat Syazwani ni melalui temu janji sahaja, kecuali hari ni sebab dia tak ada. Boleh decide masa dengan tempat nak jumpa dekat sana. Dengar suara. Boleh decide masa dan tempat nak jumpa dekat area Bandar Seri Putra tu. Itu kalau nak jumpa lah. And then kita both dekat Melaka dengan Bandar Seri Putra ni, kalau nak jumpa face to face kat Melaka ni boleh datang kat premis kita, insyaAllah next week. Kita dah kat tempat baru. Kalau kat Bandar Seri Putra decide nak jumpa dekat mana. And then kalau tak convenient boleh call, boleh video call, boleh WhatsApp kalau tak selesa nak bercakap kan. And then untuk patient yang ada kekangan nak keluar daripada rumah, sama ada di bedridden, dia on wheelchair, betul-betul sakit tak larat nak keluar, kita boleh consider homeopat kita untuk datang ke rumah pesakit untuk buat rundingan. Okay, jadi di HHT kami committed untuk membantu anda, ahli keluarga anda serta anak-anak anda untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Untuk terutamanya siapa yang mengalami masalah kesihatan yang sering kali berulang setiap hari ke setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi kami nak bantu orang yang ada masalah berulang ni supaya mendapatkan balik kesihatan dia yang baik, supaya dia sendiri dapat berikan yang terbaik, dapat mengeluarkan potensi diri untuk hidup yang lebih berjaya dan bahagia, insya-Allah. Okay, hari ni kita sambung topik. Sambung ke? Maksudnya topik ni sambung mengenai kanak-kanak lah, sebab kanak-kanak favourite topik saya. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang 7 tanda kencing manis di kalangan kanak-kanak. Sekarang ni kencing manis bukan untuk orang dewasa saja. Banyak kanak-kanak yang dah mula ada kencing manis. Ni yang diagnose pun dah banyak, yang tak diagnose, yang kita tak perasan agaknya mungkin lagi banyak. Kadang-kadang parents ni dia tak berani nak pergi jumpa doktor untuk tahu anak dia ni ada kencing manis ke tak, sebabkan dia risau diagnosis tu. Tapi penting untuk kita tahu ada ke tak ada. Sebab kalau kita biarkan, sebab kita tak nak tahu anak tu ada ke tak, bila kita biarkan lama-lama, takut in future macam-macam masalah, komplikasi daripada kencing manis ni anak yang dapat. Tu yang orang kata muda-muda lagi dah ada penyakit. Jadi
dua hal ni kita tak tolong anak tu jaga kesihatan dia daripada masa kecil lagi. Okay, kencing manis ni, sebelum nak tahu kencing manis ni, kita kena tahu proses pengawalan gula, regulation of glucose dekat dalam badan kita ni macam mana. So bila kita makan makanan yang bergula, yang ada carbohydrates, first kali memang akan makan dalam sistem pencernaan kita, penghadaman kita kan, dia akan proses sampai ke usus, dia dah jadi simple sugar, dia jadi gula yang ringkas untuk diserap daripada usus masuk ke salur darah. Jadi masuk kat dalam salur darah tu sampai ke hati, baru bagi signal dekat pankreas kita untuk hasilkan insulin. Jadi bila insulin ni gunanya untuk bagi tahu sel-sel dekat badan kita ni untuk ambil gula yang tengah berlega-lega dekat dalam salur darah ni. Jadi sel-sel yang perlukan gula untuk tenaga, dia akan ambil dengan bantuan insulin, dia akan ambil gula tu diguna untuk proses-proses atau aktiviti-aktiviti dalam sel tu. Ataupun kalau dia tak perlukan, ada setengah sel digunanya untuk simpan gula dalam bentuk glycogen. Jadi insulin ni pun dibantu untuk sel-sel yang simpan gula yang lebih ni sebagai tenaga simpanan. Jadi simpan dekat hati, simpan dekat otak. Jadi mana-mana sel yang digunakan untuk simpan gula yang berlebihan, lepas sel-sel yang perlukan untuk aktiviti dia tu dah guna. Okay, jadi masalah kencing manis ni dia terjadi, dia ada type 2, dua type 1 dengan type 2. Type 2 ni biasanya type 1 ni biasanya bila kita ni dilahirkan, mungkin ada masalah dekat pankreas yang menghasilkan insulin tu. So sama ada insulin tu tak dihasilkan langsung ataupun insulin yang dihasilkan tu tak cukup, mungkin sel-sel dalam tu ada masalah sejak lahir lagi, menyebabkan insulin tu tak cukup ataupun tak ada. So yang tu memang diperlukan insulin tambahan dalam luar yang cocok dekat perut dia sebelum makan tu untuk bantu penyerapan gula dekat dalam sel dia. Yang kedua type 2 yang selalu, yang biasa orang kena, orang besar, sampai sekarang ni orang kecil pun, budak kecil pun kena juga. Budak kecil pun kena juga. Disebabkan ada dua orang kata apa, laluan kedua cara kenapa gula ni tak diambil oleh sel. First, insulin resistant. Maksudnya insulin resistant ni pankreas tu menghasilkan insulin yang cukup untuk sel tu ambil gula, tapi somehow sel tu tak nak, dia tak bertindak balas dengan insulin tu, menyebabkan dia tak ambil gula tu. Tu yang pertama, insulin resistant. Sel tu dia tak nak dengar cakap insulin, dia tak nak ambil gula. Yang kedua, mungkin masalah dari segi pankreas tu sendiri. Pankreas tu sendiri dia dah insulin yang dihasilkan tu tak cukup, tak sebanyak biasa. Yang dihasilkan ni proportionate dengan gula yang ada dekat dalam darah tu. Tapi somehow insulin tu dia tak menghasilkan, pankreas tu tak menghasilkan insulin yang cukup untuk sel tu, untuk bantu sel ambil gula masuk ke dalam sel. Okay, jadi anyhow dua-dua benda ni, sama ada insulin resistant ataupun insulin yang tak cukup, menyebabkan gula ni banyak berlega-lega dekat dalam kita punya salur darah. Bila gula ni berlega-lega dekat dalam salur darah ni, menyebabkan darah tu jadi pekat. Bila darah tu jadi pekat, dia kita panggil proses osmosis, sebab darah tu dia nak seimbangkan dia punya kepekatan. Jadi cara dia nak seimbangkan kepekatan darah dalam salur darah tu, sebabkan terlebih gula tu, dia akan ambil air daripada sel-sel masuk ke dalam salur darah tu, Okay, jadi sebabkan ini, ni baru kita nak masuk tanda-tandanya lah. Bila kita dah nampak laluan dia tu, baru kita boleh tahu macam mana keluarnya simptom-simptom kencing manis ni. Dekat adult pun ada, dekat orang dewasa pun ada, dekat kanak-kanak pun ada. First, sebabkan darah kita ni pekat dengan gula. Jadi cara dia nak balancekan kepekatan ni dengan dia ambil air daripada dalam sel masuk ke salur darah, menyebabkan sel tu kurang air. Bila sel kurang air, kita akan dapat signal
nak kena minum air. Sebabkan sel tu perlukan air. Jadi orang yang kencing manis ni, ada gula dia tinggi dekat dalam darah ni, dia akan cepat haus. Asyik nak minum je, sebab yang haus sebenarnya sel dia. Bukan dia yang haus, sel dia yang haus, sel dia yang kering. Sebabkan air tu dah masuk kat salur darah, sebab dia nak balancekan salur darah punya kepekatan tu. And then bila sel tu pekat sangat darah tu, sebab kita kan darah kita ni sentiasa berjalan. Jadi bila dia dah sampai dekat buah pinggang, sebabkan banyak sangat gula dekat dalam darah tu, dia boleh menyebabkan gula tu terlepas masuk ke buah pinggang tu sampai ke kencing kencing macam tu lah. Jadi bila gula tu terlepas masuk, dia jadi pekat kat sini. Bila pekat kat sini, dia akan tarik juga air daripada sel-sel berdekatan untuk bantu dia balance kepekatan tu. Jadi menyebabkan pundi kencing tu cepat sangat penuh. Jadi kerap kencing. Jadi first dia tarik daripada sel, menyebabkan kita cepat haus. Lepas tu bila dia dah masuk ke saluran kencing kita kat pundi kencing ni, dia nak balancekan sebab dia pekat, gula yang terlepas ni pekat, dia nak balancekan air pula masuk banyak dekat dalam pundi kencing tu. Jadi cepat kita pundi kencing tu penuh, asyik nak terkencing je. Yang ketiga, cepat lapar. Sebabkan kita tahu glukos ni bagi tenaga yang diperlukan oleh sel-sel kita untuk buatkan aktiviti dia. Tapi bila sel ni dia tak ambil glukos ni, dia tak ada tenaga. Sel tu tak ada tenaga. Jadi bila sel tu tak ada tenaga, kita ni akan signal kita lapar sebab kita perlukan tenaga. Kita lapar sebab kita perlukan tenaga. Tapi asyik nak makan, tapi kita punya sel masih tak nak ambil tenaga tu. So sebab itulah dia lapar tu tak, kata apa, tak puas-puas makan tu. Insatiable appetite. Tak kenyang-kenyang, kita kata kan. Mungkin perut dia penuh tapi somehow sel dia tak nak ambil energy tu, dia jadi lapar. Sel dia lapar. Yang keempat, letih dan lesu. Sama juga sebab sel dia tak ada energy. Sebabkan sel dia tak respond to insulin. Glukos yang provide energy untuk sel ni, dia tak masuk dekat dalam sel. Jadi sel tu tak ada tenaga, menyebabkan kita ni pun tak ada tenaga. Kita ni pun penat. Kita penat sebab sel kita tak dapat menjalankan aktiviti dia. Lepas tu yang kelima, ada kawasan kulit yang gelap, kita panggil dia acanthosis nigricans. Maksudnya dekat kawasan, especially kawasan-kawasan sendi ni, dia akan gelap sebab bila insulin tinggi dekat dalam kita punya salur darah ni, menyebabkan kan kita biasa bersalin kulit kan, tapi persalinan kulit, betul ke ayat tu, pertukaran kulit ke persalinan kulit tu jadi lagi laju. Maksudnya yang kulit yang sepatutnya luruh dulu tu, dia tak sempat luruh, timbul lagi baru. So menyebabkan ada certain areas dekat badan kita ni, kawasan knuckles ni ke, ataupun kawasan pelipat kat leher ke, kat ketiak ke, dia akan jadi menebal, nampak gelap. Kadang-kadang ada sekeliling mulut, especially yang knuckles ni. So boleh jadi orang yang, ada juga sebab-sebab lain, tapi antara tanda, maksudnya acanthosis nigricans ni boleh jadi juga disebabkan condition lain. Tapi orang yang kencing manis ni pun boleh ada tanda ni, gelap dekat knuckles dia ke, dekat keliling mulut dia ke, dekat leher ke. Especially dekat kanak-kanak kita boleh nampak dekat belakang leher ni kan, duk kata daki berkerak tinggi kan. Jadi duk sibuk cuci kerak tu, tapi tak cuci usus dia yang banyak sangat gula tu. Okay, penting untuk kita tackle the real problem, bukan simptom yang keluar disebabkan masalah tu. Tackle masalah tu, simptom tu akan hilang. Yang keenam yang orang tak perasan, luka tu lambat nak sembuh. Kenapa luka tu lambat nak sembuh? Sebab glukos yang tinggi menyebabkan kita punya salur darah ni dia jadi mengeras. Bila dia jadi mengeras, sebabkan kita punya proses pergerakan dia tu macam tu tau. Tapi bila dia keras, salur darah tu keras, blood flow tu tak cantik. Aliran darah tu jadi tak cantik. Jadi untuk dia aliran darah tu sampai ke tempat yang luka tu, dia jadi lambat. Jadi nutrien ataupun benda-benda yang diperlukan untuk menyembuhkan luka tu lambat sampai dekat situ. Jadi luka tu pun lambat nak sembuh. And then bila lambat nak sembuh, lambat nak dibetul-betulkan tu, sempatlah bakteria ke, segala benda pathogen sempat masuk dekat dalam luka tu, disebabkan lambatnya darah tu nak sampai dekat tempat luka tu.
Jadi bahaya dari segi first, dari segi luka tu lambat nak sembuh. Secondly, ada juga ini yang dah advance betul tu, kita panggil neuropathy. Dia tak rasa sakit. Disebabkan gula banyak ni, dia dah kacau dia punya saraf dia sampai dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit. Gula, maksudnya bila benda tu punctured, benda tu melukakan, something yang melukakan kita tapi kita tak rasa sakit. Lepas tu blood flow pula lambat, jadi lambat healing dia tu, kita langsung tak perasan sampai benda tu jadi teruk. Bila benda tu dah jadi teruk, segala macam infection dah masuk. Infection masuk dekat dalam darah pula, sepsis pula, jadi macam-macam lah masalah tu yang boleh jadi sampai ke gangrene. Sampai dah hitam, dah mati sel tu, kita terpaksa potong. Kita nak stop sebab benda ni dia progresif, dia akan naik. Jadi terpaksa potong untuk stopkan dia punya progress. Sebab tu kena perhatikan kalau sampai ada kencing manis ni, sentiasa tengok ada luka dekat mana-mana ke tak. Lepas tu treat cepat-cepat. And then yang ketujuh, penglihatan kita akan jadi kabur. Ini mungkin kanak-kanak punya mungkin jarang sikit, tapi biasa jadi dekat adult lah. Sebabkan itulah, bila kita dah kita punya bola mata ni kan dia consist of liquid juga. Jadi bila gula tu tinggi dekat dalam sel darah, dia akan tarik liquid keluar daripada kita punya sel tu. So dia dah tak anjal. Jadi fungsi dia tu dah makin kurang. Sebab tu kita dah kurang nak fokus. Jadi makin lama makin kabur mata tu. Okay, ni ambil kau. Okay. Dah terlebih masa. Okay, ni tanda-tanda saya nak ibu bapa perhatikan 7 tanda ni. Nak tahu anak kita ni ada kencing manis ataupun tak. Kalau takut sangat nak pergi diagnose, takut sangat lagi cucuk cek gula anak tu, at least perhatikan benda-benda ni supaya dia tak jadi makin teruk. At least kita dah tahu mungkin anak kita ada kencing manis, start kawal dia punya pemakanan. Tengok everyday apa yang kita bagi anak kita makan tu. Okay, saya ulang balik 7 tanda kencing manis kalangan kanak-kanak. First, dia cepat haus ataupun semakin haus, asyik nak minum air je, and then kencing kerap, cepat lapar, makan tak kenyang-kenyang, and then lesu, dia tak larat, lembek, tak nak buat apa-apa, kawasan kulit yang gelap, kita panggil acanthosis nigricans, luka yang lambat nak sembuh, dan penglihatan yang kabur. Jadi perhatikan 7 tanda ni ada tak ke anak-anak kita. Kalau ada, ambil tindakan sekarang, jangan biarkan melarat. Jangan ambil ringan tanda-tanda ni sebab anak tu kecil lagi. Tak, kalau kita tak treat daripada awal, benda ni akan melarat dan akan dapat komplikasi pula daripada kencing manis ni. Tu kesiankan anak-anak tu kecil-kecil lagi dah macam-macam masalah. So bantu anak daripada sekarang, rawat daripada sekarang, betulkan pemakanan. Tak susah pun, daripada kita sibuk nak bagi ubat, elok kita betulkan pemakanan anak tu daripada sekarang. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Kongsikan video ini kepada siapa yang anda rasa boleh dapat manfaat daripada konten hari ini. Follow Facebook page Pusat Rawatan Homeopati HD untuk mendapatkan info mengenai kesihatan dan juga homeopati. Sebarang pertanyaan ataupun feedback boleh hubungi kami di nombor bawah tu, ataupun boleh PM kita directly dekat Facebook page. Saya doakan semoga kita dan anak-anak kita diberi kesihatan yang baik dan berterusan, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.